Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif al-imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihad sittu kasairil mubtada'at. Ini matan yang ke-38 dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat, Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari sempadan-sempadan dan penghujung-penghujung, dan dari sendi-sendi, anggota-anggota dan juga alat-alat. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang wajib diyakini oleh seorang muslim, seorang mukmin, ialah Allah Subhanahu wa taala yang bebas daripada lingkungan makhluk. Yang bebas daripada lingkungan makhluk, iaitu Allah tidak dipanggil tidak berada di alam ini. Kata dia, Allah bebas dari sempadan-sempadan, wal ghayat, dan juga penghujung-penghujung, dan bebas daripada sendi-sendi, anggota-anggota dan juga alat-alat, wal adawat. Dalam bahasa yang lain, dalam akidah, dalam matan As-Sanusi dan juga matan-matan yang lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini qiyamu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri, iaitu dia bebas ataupun tidak berhajat kepada tempat, di samping tidak berhajat kepada zat yang mengadakan dia. Bebas daripada mujid yang mengadakan kerana dia sedia ada. Bebas daripada mukhassis kerana dia adalah wajibul wujud, tidak perlu kepada kehendak yang lain, sebarang kehendak daripada zat yang lain untuk menentukan keberadaan dia ataupun untuk menentukan apa-apa sajalah yang tentang dia, kerana dia adalah zat yang sedia ada, yang qadim, yang tidak terikat dengan masa dan juga tempat. Dan begitu juga Allah bebas daripada makan, daripada tempat. Dan tempat ini, sebagaimana kita sedia maklum, tempat ini dia merujuk kepada sempadan. Dia ada permulaan, ada penghujung dia. Itu makna tempat. Maka sebab itu dia menyebutkan juga dalam matan ini, la tahwihil jihadu sit, dia tidak dilingkungi oleh arah-arah yang 6, sebagaimana yang melingkungi sekalian makhluk yang dijadikannya. Semua makhluk tidak dapat lari daripada dua, hanya Allah Ta'ala saja yang yang bebas daripada dua ini, iaitu tempat dan juga masa. Yang dimaksud di manakan tempat itu tidak lari berenam. Kalau tidak atas bawah, kalau tidak kanan kiri, kalau tidak depan belakang. Maka kata Imam At-Tahawi, dia, yakni Allah, tidak dilingkungi oleh arah-arah yang 6, sebagaimana yang melingkungi sekalian makhluk yang dijadikannya.
sebagaimana yang melingkungi segala makhluk yang dijadikannya. Jadi Allah dia tidak berada di atas ataupun di bawah, tidak berada di depan ataupun di belakang, tidak berada di kanan atau kiri, kerana semua ini adalah tempat, dan tempat itu hanya wujud apabila dijadikan oleh Allah. Jadi sebab itu bila kita menyatakan bahawa Allah itu memiliki tempat, bermakna Allah berhajat kepada tempat dan berhajat kepada makhluk. Wal mi'raj haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqadati ila as-sama' thumma ila haythu syaa Allah min al-ula wa akramahu Allah bima syaa wa awha ilayhi ma awha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a wa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Mi'raj adalah benar. Jadi selesai kita daripada akidah berkait dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, merangkumi sifatnya, keagungan zatnya, apa yang boleh ataupun yang perlu untuk kita gambarkan dalam akal kita tentang Allah, dan apa yang tak boleh kita gambarkan tentang Allah. Itu disebut dalam matan-matan sebelum ini. Jadi kesimpulannya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tidak boleh menggambarkan zat dia, kerana laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka yang disuruh oleh syariat adalah kita menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan keagungan Allah dengan kita mempelajari tentang sifat-sifat dia, nama-nama dia, dan juga af'al dia dan perbuatan dia. Jadi perbuatan-perbuatan Allah, iaitulah segala kejadian yang baru, segala makhluk yang ada di alam ini, itulah dia af'alullah ataupun kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita perlu lakukan untuk senantiasa menghadirkan ke dalam diri kita kebesaran Allah, iaitu dengan merenung, dengan mempelajari nama-nama Allah, merenung sifat-sifat Allah, dan juga apa yang telah Allah Ta'ala jadikan, ciptakan, dan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan, yang dia zahirkan di alam ini. Adapun tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu tidak boleh kita pergi dengan lebih jauh untuk mengkajinya, kerana Allah itu adalah al-batin, Tuhan yang maha tersembunyi, yakni zatnya. Berikutnya, di antara perkara yang wajib untuk kita yakini adalah perkara-perkara yang berkait dengan as-sam'iyat, dan juga iaitu perkara-perkara yang ilmunya tidak dapat kita cerap dengan akal atau panca indera. Sebaliknya, hanya kita mengetahui melalui wahyu yang kita dengar, yang kita dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna as-sam'iyat. Dan suatu perkara yang hanya dapat kita ketahui berdasarkan kepada apa yang kita dengar, iaitulah wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak dapat dicerap oleh panca indera dan juga oleh akal manusia. Maka di antaranya ialah berkenaan dengan al-mi'raj. Mi'raj adalah benar. Apa makna mi'raj? Mi'raj iaitulah, kita baca lumatan dia. Mi'raj adalah benar. Sesungguhnya Nabi SAW telah diisra'kan dan dimi'rajkan dirinya ketika baginda dalam jaga ke langit. Isra' iaitu perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu Isra. Dan perjalanan daripada sebagaimana Allah Ta'ala cerita di awal surah Isra, dan Allah memperjalankan hambanya ini, yakni Nabi Muhammad SAW, daripada Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Madinah. Itu Isra. Dan dimi'rajkan, iaitu di Mi'raj ini, Mi'raj adalah pendakian araja, sa'ada. Nabi dibuat mendaki ke langit. Ketika baginda dalam jaga, kerana di sana ada pandangan menyatakan bahawa Mi'raj itu berlaku dalam mimpi. Itu pandangan itu menyalahi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Nabi ini dalam keadaan jaga ruh dan juga jasad. Nabi dibawa Mi'raj dan naik ke langit atas sana, melepasi langit pertama, kedua sampai ke langit 7, terusnya naik lagi sehinggalah dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dinaikkan lagi hingga ke ketinggian yang dikehendaki oleh Allah. Allah memuliakan baginda dengan apa yang dia kehendaki dan mewahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukannya, termasuk ketika Mi'raj tersebut. Apa yang diwahyukan Allah? Dalam Sahih Muslim disebutkan pada ketika itu ada 3 wahyu yang disampaikan Allah khusus kepada Nabi Muhammad SAW direct. Kalau sebelum itu kebanyakan wahyunya disampaikan oleh malaikat Jibril, tapi ketika Mi'raj wahyu disampaikan direct oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kewajipan salat. Yang keduanya, ayat-ayat di hujung surah Al-Baqarah, ayat-ayat di hujung surah Al-Baqarah. Dan yang ketiganya pengampunan, pengampunan kepada umatnya yang mati dalam tauhid, mati dalam keadaan tidak syirik kepadanya, maka Allah akan mengampunkannya. Allah berfirman yang bermaksud hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, iaitu ketika Mi'raj itu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya, yakni hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka kita pohonkan selawat Allah dan salamnya dilimpahi ke atas baginda ketika di dunia dan juga akhirat nanti. Jadi senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna selawat? Selawat Allah. Ada selawat Allah, selawat malaikat, dan juga selawat kita. Selawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan kita melafazkan sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam. Selawat Allah. Jadi kita Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahilah selawat ke atas Nabi Muhammad dan juga ahli keluarga Nabi Muhammad. Jadi selawat yang kita pohonkan daripada Allah, maknanya ialah kita memohon agar Allah melimpahi rahmat yang berterusan serta kurniaan yang berpanjangan, kurniaan kelebihan yang berpanjangan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan mengenangkan jasa-jasa baginda yang sangat besar dalam kehidupan kita. Selawat Allah Ta'ala pula macam mana? Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Sesiapa yang berselawat kepadaku 1 kali,
Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi bagaimana Allah berselawat kepada kita? Sebagian ulama menyatakan iaitu Allah mengampunkan kita. Allah mengampunkan kita 10 kali ganda. Dengan selawat kita 1 kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Iaitu Allah menggandakan keampunannya untuk kita sebanyak 10 kali ganda. Dan ada ulama menyatakan bahawa maksud Allah berselawat ke atas kita iaitu Allah melimpahi rahmatnya. Allah menggandakan rahmatnya kepada kita sebanyak 10 kali. Dan ada ulama menyatakan Allah berselawat kepada kita iaitu Allah menyebut nama kita. Allah menyebut nama kita di hadapan malaikatnya kerana kita berselawat kepada Nabi yang diridainya. Wal haudul ladzi akramahu Allah Ta'ala bihi ghiyasan li ummati haqqun. Wajib juga kita meyakini tentang al-haud. Al-haud iaitu telaga. Telaga yang mana Allah memuliakan baginda dengannya sebagai bantuan, ghiyasan untuk umatnya adalah benar. Wajib kita meyakini al-haud itu benar. Apa dia al-haud itu? Iaitu satu telaga yang dikurniakan Allah sebagai kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada air telaga inilah ghiyasan baginda akan memberi minum. Ghiyasan memberi minum li ummatihi haqqun, li ummatihi kepada umat dia. Ya. Di sini dia terjemah ghiyasan sebagai bantuan. Ghiyasan sebagai bantuan untuk menghilangkan dahaga. Kerana perkataan al-ghaus dalam bahasa Arab boleh memberi 2 makna. Hujan, yang boleh memberi makna hujan, dan juga boleh memberi makna bantuan. Sebagai contoh doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang berdiri sendiri serta mendirikan makhluknya, bi rahmatika astaghithu, dengan rahmatmu ya Allah, astaghithu, aku memohon pertolongan. Astaghithu boleh beri makna aku mohon pertolongan dan juga boleh beri makna aku mohon hujan. Ya. Tapi wallahu alam, masanya yang lebih tepat di sini ialah sebagai penghilang dahaga. Ataupun sebagai penyelamat untuk umatnya, bagi menghilangkan dahaga mereka di akhirat. Kata ulama dalam mentafsirkan ghiyasan, kata mereka inqadan liman kana atsyan min ummati fil qiyamah, untuk menyelamatkan sebagai penyelamat bagi umat dia yang dahaga di akhirat. Fa inna man syariba minhu la yazma'u ba'da dzalik. Karena sesiapa yang minum dari air daripada haud Nabi Muhammad SAW itu tidak akan dahaga lagi. Wa amma man lam yakun asabu atsun. Adapun orang yang tidak ditimpa dengan dahaga, wa humul atqiya, yaitu orang yang bertakwa, fa inna ma yashrabuna taladzudan, maka mereka minum daripada telaga ini semata-mata untuk merasai kelazatan, bukan untuk menghilangkan dahaga. Ya, itu al-haud. Jadi al-haud ini umat Nabi Muhammad SAW akan minum daripada haud ini. Antara 2 fungsi air daripada haud ini, kalau umatnya yang dahaga, yang diuji Allah dengan dahaga,
maka menghilangkan dahaga. Adapun orang yang tidak ditimpa dahaga ketika di mahsyar, maka mereka ini minum semata-mata taladduzan, untuk merasai kelezatan, kerana mereka tidak diuji oleh Allah dengan dahaga. Diselamatkan oleh Allah dengan dahaga, maka minum daripada haud taladduzan, semata-mata untuk meresapi kelezatan. Wa syafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Dan di antara yang wajib diyakini juga ialah syafaat. Wa syafa'atu allati, dan wajib diyakini bahawa syafaat iddakharaha lahum, yang disimpan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, haqqun, adalah benar, iaitu sebagaimana diceritakan dalam hadis-hadis. Tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa dalam matan ini dia sebut syafaat yang disimpan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa makna syafaat yang disimpan? Ya. Wallahu alam, dia mungkin merujuk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bukan satu hadis, mana beberapa hadis. Salah satunya hadis dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, di mana Nabi SAW menyebutkan syafaati li ahli al-kabair li ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Maknanya hadis itu, kalau kita kaitkan dengan matan ini, mana hadis itu beri maksud syafaatku di akhirat aku simpankan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Mana yakni untuk menolong mereka, bagi membolehkan mereka masuk ke dalam syurga dan bebas daripada neraka. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW, sebagaimana disebut dalam satu hadis, Nabi SAW pernah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, separuh daripada umat kamu akan masuk syurga. Mana separuh itu satu bilangan yang besar. Mana confirm dah. Kalau kamu nak, Allah Ta'ala akan bagi. Iaitu separuh daripada umat kamu ni memang dijamin syurga. Confirm lah syurga. Ataupun kamu boleh memilih untuk memberi syafaat kepada mereka di akhirat. Mana tidak tahu berapa banyak umat kamu yang akan masuk syurga, tapi kamu boleh memberi syafaat kepada mereka di akhirat sebanyak mana yang kamu nak. Lalu Nabi milih yang kedua. Iaitu memberi syafaat. Kurniaan Allah kepada baginda untuk memberi syafaat kepada siapa saja yang Nabi nak daripada umat dia. Tapi yang ada satu syarat, sebagaimana dalam hadis yang lain pula yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pernah bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orangnya yang akan bahagia, yang sangat bahagia dengan mendapat syafaatmu di akhirat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaitulah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sadiqan min qalbih, dengan benar daripada hatinya. Kena ada syarat itu. Maka dia layaklah untuk mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Nabi ini dia menyimpan, itu maksud matan ni, syafaat yang disimpan oleh Nabi untuk umatnya adalah benar. Ini kita kena yakin sebagai benar. Jadi seolah-olah Nabi tidak menggunakan segala kelebihan dia di dunia ini. Sebaliknya dia menyimpan
kurniaan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu untuk umat dia di akhirat, iaitu syafaat. Wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Mitsaq dan juga di antara yang wajib kita yakini sebagai akidah Islam juga ialah tentang mitsaq, iaitu perjanjian. Perjanjian yang diambil oleh Allah dari Adam dan juga zuriat-zuriatnya, hakun, adalah benar, iaitu yang merujuk kepada ayat 179 surah Al-A'raf. Itu mitsaq. Mitsaq yang diambil oleh Allah daripada Adam dan juga zuriat-zuriatnya sejak daripada alam dulu, alam sebelum manusia lahir ke atas muka dunia ini, di mana Allah menyebutkan walaqad dara'na. Bukan ayat, ayat 172 surah Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu, akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jadi kita cuba perhatikan dalam tafsir, insya-Allah, tentang mitsaq. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu telah mengeluarkan daripada anak-anak Adam, daripada belakang mereka, yakni tulang sulbi mereka, zuriyatahum, zuriat-zuriat mereka. Wa syahadahum, dan mengambil penyaksian mereka ke atas diri mereka sendiri. Apa penyaksian yang Allah Ta'ala ambil itu? Alastu birabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab, bala, bahkan ya Allah, syahidna, kami menjadi saksi. Ya, kami memberi penyaksian kami bahwasanya sememangnya engkaulah Tuhan kami, wahai Allah. Antaqulu, supaya nanti tidak lagi kamu dapat berkata pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadha ghafilin, sesungguhnya kami daripada hakikat ini kami lupa ataupun lalai. Jadi tidak ada alasan lagi lah, kerana Allah telah pun mengambil perjanjian daripada manusia sejak daripada alam sebelum mereka lahir lagi. Perjanjian inilah yang disebut mitsaq dalam kitab kita ni. Al-mitsaq, perjanjian yang diambil oleh Allah dari Adam dan zuriatnya adalah benar, iaitu yang merujuk kepada perjanjian yang diberitahu oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 170 172. Wa qad 'alima Allah Ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulu jannata wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yazdadu fi dhalika al-adadu wa la yanqusu minhu. Di antara yang wajib kita yakini juga ialah sesungguhnya Allah mengetahui dari sedia kala, yakni azali, bilangan hambanya yang akan masuk syurga dan bilangan mereka yang bakal masuk neraka, iaitu dengan jumlah yang sama, di mana tidak akan berlaku pertambahan dalam jumlah itu dan tidak akan berkurang darinya. Ini kita mengisbatkan
kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah mengetahui sejak daripada azali segala yang akan berlaku di alam ini, tanpa berlaku pertambahan atau pengurangan dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah adalah ilmu yang wujud sejak azali, dan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum, dan demikian juga perbuatan mereka. Wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum ay yaf'aluhu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wal a'malu bil khawatimi wa sa'idu man sa'ida bi qada'illahi wa syaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan mereka, yang perbuatan-perbuatan hamba. Ia juga berada dalam ilmu yang ini Allah ketahui tentang mereka, iaitu dia telah sedia mengetahui bahawa mereka akan melakukannya. Jadi Allah Ta'ala, dia bukan hanya mengetahui perbuatan kita setelah kita melakukannya sebagaimana makhluk. Kita tahu perbuatan kawan kita setelah dia buat. Kalau perbuatan itu hanya dalam bentuk keinginan yang berada dalam pemikiran dia, mana dia nak buat, mana apa yang dia hasratnya, dia belum lahir dalam bentuk buatan, kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang dia kehendak dan segala yang dia takdirkan, maka dia sudah dipanggil sudah berada dalam ilmu Allah sejak daripada azali. Dan segala yang ingin Allah, makna perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, termasuk yang belum dia zahirkan dalam bentuk penciptaan, sudah sedia diketahui Allah sejak daripada azali, termasuk apa yang bakal lahir daripada perbuatan-perbuatan kita sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan matan ini. Dia juga, perbuatan-perbuatan hamba juga berada dalam ilmu yang ini Allah ketahui tentang mereka, iaitu dia telah sedia mengetahui bahawa mereka akan melakukannya. Setiap orang dimudahkan kepada tujuan ia dijadikan. Amalan penentu ialah yang penghujung atau penamat. Orang yang bahagia ialah orang yang bahagia mengikut ketentuan Allah, dan begitu juga orang yang menderita ialah orang yang menderita mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala-galanya, sama ada kufur iman, kufur hidayah, kesesatan, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita kena faham satu, yang kehendak Allah Ta'ala itu semua berlaku dengan ketentuan Allah. Yang ketentuan Allah, dan ketentuan itu lahir daripada iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ada yang bersifat takdiri dan ada yang bersifat syar'i. Ketentuan takdiri dalam bentuk dipanggil ketetapan Allah. Allah menetapkan begitu. Yang itu tidak dihisap makhluk. Kerana tiap perkara yang tidak diberi ikhtiar oleh Allah kepada hamba, maka tidak akan dihitung, dihisap di akhirat. Maka di sana ada ketentuan Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah menentukan makhluk ini diberi pilihan untuk memilih di antara baik dan buruk, di antara taqwa dan juga fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa manusia, demi jiwa manusia serta kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada jiwa manusia itu. Apa kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada jiwa manusia yang tidak ada kepada makhluk-makhluk yang lain, iaitu akal. Allah membekalkan manusia ini dengan akal, yang dengan akal itu dia dapat menilai baik dan buruk. Maka Allah melanjutkan ayat berikutnya, fa'alhamaha, di mana Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, apa yang
kejahatan-kejahatan jiwa, makna kalau dilakukan akan mengotorkan jiwa, wa taqwaha, dan juga ketakwaan jiwa. Iaitu kalau jiwa lakukan akan menyebabkan bersih. Jadi maka Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahawa makhluk dia yang namanya manusia ini, yang dikurniakan dengan kesempurnaan jiwa, iaitu akal, maka Allah Ta'ala mentakdirkan mereka ini boleh memilih. Lalu diberi syariat, dipanggil. Maka Allah Ta'ala menentukan pula satu jenis ketentuan dia yang lain, yang namanya ketentuan syariat. Ketentuan syariat. Jadi dengan ketentuan syariat ini, maka di sana ada perkara-perkara yang mana yang tertakluk dengan hukum. Hukum dipanggil hukum syarak. Jadi kita wajib meyakini, pada masa yang sama kita wajib meyakini segala Jadi pada masa yang sama, ada dua benda yang kita mesti meyakini, tidak menafikan kedua-duanya. Yang pertama sekali, kita wajib meyakini bahawa segala yang berlaku di alam ini, sama ada iman, kufur, sama ada hidayah, kesesatan, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah berlaku di alam ini. Dan pada yang sama, kita juga wajib meyakini bahawa manusia yang mukallaf, iaitu yang sudah berakal dan juga baligh, maka ditentukan Allah dengan pilihan ataupun dengan kemampuan untuk memilih, dan dalam batasan-batasan pilihan itu mereka akan dihisab oleh Allah di akhirat. Wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih. Ini kita berada dalam matan-matan yang berkait dengan qada dan qadar. Keyakinan berkenaan dengan ketetapan dan juga pelaksanaan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Asas kepada Al-Qadar, ini asasnya. Asas kepada Al-Qadar, yakni takdir atau ketentuan Allah, ialah rahsia Allah terhadap makhluknya. Jadi sebab itu kita tak boleh berlebihan dalam mengkaji tentang Al-Qadar. Sama seperti zat Allah Ta'ala juga tak boleh berlebihan dalam mengkaji tentang zat Allah. Nanti kita akan membawa kepada kesesatan, akan bawa diri kepada kesesatan. Jadi sebab itu persoalan qadar ini sama macam persoalan zat Allah Ta'ala juga, iaitu rahsia. Dia merupakan rahsia Allah terhadap makhluknya. Tiada siapa mengetahui rahsia itu, termasuk malaikat yang hampir dengan Allah dan juga Nabi yang diutuskan. Maka Nabi sendiri pun, malaikat sendiri pun, dia tidak tahu lebih daripada sekadar yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita biasa dengan satu hadis. Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki, datang dalam majlis Nabi, duduk depan Nabi, kemudian tanya beberapa soalan. Dia tanya tentang Islam itu apa ya Muhammad, Nabi jawab penuh. Iman itu apa ya Muhammad SAW, Nabi jawab penuh, rukun iman. Ihsan itu apa ya Muhammad, Nabi jawab penuh. Tapi ketika
dia tanya anis sa'ah, tentang kiamat. Tentang kiamat, iaitu bila akan berlaku kiamat. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya dia, Jibril tanya dia, dan dia tak tahu. Dan juga yang bertanya, Jibril pun tidak mengetahui kerana ilmu tidak dibuka oleh Allah. Cuma Allah mentakdirkan bahwasanya dunia yang akan binasa, akan musnah. Dan setelah itu akan ada dunia yang baru, itu akhirat. Bila berlaku itu tidak didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kepada malaikat Jibril sendiri. Jadi sebab itu, tiada siapa mengetahui rahsia itu, termasuk malaikat yang hampir dengan Allah dan Nabi yang diutuskan. Sebab itu, kadang-kadang ada di kalangan kita ini, dia berlebihan, dia panggil. Berlebihan untuk mengungkapkan kepada Nabi Muhammad perkara yang sebenarnya tak diizinkan oleh Muhammad sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Kita cenderung untuk menggambarkan bahawa seorang yang sempurna itu, dia perlu perfect segala-galanya. Kita kena faham bahawasanya Nabi Muhammad SAW, dia sempurna. Sempurna dalam aspek kemanusiaan. Mana kalau nak cari satu makhluk yang paling sempurna, tidak ada yang akan dapat menandingi Nabi Muhammad SAW. Tapi kesempurnaan baginda tidak mencapai tahap uluhiyah. Mana tidak ada makhluk yang dapat mencapai kesempurnaan sebagaimana kesempurnaan Tuhan. Jadi sebab itu, Nabi melarang kita. Nabi telah bagi amaran dekat kita. Jangan kamu berlebihan memujiku. La tutruni. Jangan kamu berlebihan memujiku. Kama atarat an-nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana telah berlebihan orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa, sehingga mereka mengangkat Nabi Isa kepada martabat ketuhanan, iaitu menjadi anak Tuhan. Jadi sebab itu, Nabi melarang kita, memberi amaran kita, kamu jangan begitu, jangan berlebihan memujiku, sebagaimana orang Nasrani, orang Kristian berlebihan memuji Isa. Sebaliknya, cukup dengan kamu menyatakan tentang daku itu, tentang Nabi Muhammad itu, iaitu kata Nabi, cukup kamu sebut tentang aku, iaitu Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah. Jadi kesempurnaan yang sebenarnya kalau kita kaji dalam Quran, di sisi Allah, hamba dia yang paling sempurna ialah yang mencapai tahap ubudiyah yang sempurna, iaitulah Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata, kalau kamu nak tengok seorang makhluk yang aku cipta, yang telah mencapai tahap ubudiyah yang perfect, 100%, kamu tengoklah Muhammad SAW. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad sebagai hamba dia. Iaitu dalam surah di awal surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Allah tidak sebut Alhamdulillahilladzi anzala ala Muhammadin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada Muhammad. Tidak. Allah Ta'ala panggil, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya. Hambanya ni siapa dia? Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu hamba dia. Itulah title yang paling hebat bagi seseorang itu di sisi Allah, ialah Abdullah. Title hamba Allah. Sesungguhnya Allah melipat, yakni menutup ilmu tentang qadar dari hamba-hambanya, dan dia menegah mereka dari mencari atau menyelidiknya. Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dia ini Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Mana tak boleh ditanya, tak boleh diselidiki, tak perlu dipersoalkan kenapa dia menjadikan alam ini, kenapa dia mentakdirkan alam ini
ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, kenapa dia mentakdirkan untuk menciptakan syurga, neraka? Nah, kenapa itu tak boleh ditanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia setiap yang dia ciptakan itu penuh dengan hikmah. Tetapi tidak semua hikmah itu didedahkan kepada kita. Dia sesungguhnya telah, maka sesiapa yang bertanya kenapa Allah melakukan begitu, dia sesungguhnya telah menolak hukum kitab Allah, dan sesiapa menolak hukum kitab Allah, dia dari orang-orang kafir. Fahadha jumlatu ma yahtaju ilahi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi, li'anna al-ilma ilmani, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Fa inkarul ilmi al-mawjudi kufrun wa iddi'a'ul ilmi al-mafqudi kufrun. Wa la yathbutu al-imanu illa biqabulil ilmi al-mawjud wa tarki talabil ilmi al-mafqud. Inilah sejumlah ilmu tentang masalah qadar. Maknanya sejumlah saja. Tentang qadar ini banyak rahsia yang kita tidak tahu, yang tidak didedahkan Allah kepada kita. Jadi yang sebahagian inilah yang perlu diyakini atau diketahui atau difahami oleh orang yang telah hatinya disinari oleh cahaya petunjuk dari kalangan awliya Allah. Mana orang yang hatinya disinari petunjuk oleh Allah, maka dia kena menimba ilmu tentang qadar ini, ketetapan Allah ini, mengikut apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran. Tak perlu nak berlebih-lebihan mengkaji tentang rahsia-rahsia tentang akidah ini lebih daripada yang diajar oleh Allah dalam Quran dan juga oleh dalam sunnah Nabi-Nya. Mengetahui, yang memahaminya, memahami ilmu tentang ketetapan Allah, tentang qadarullah yang ada dalam Quran atau hadis ini, merupakan darjat para rasikhin. Rasikhin iaitu orang yang rusuh, orang yang memiliki ilmu yang rusuh, yakni orang yang memiliki ilmu yang tetap dan kukuh. Ilmu yang tidak teragak-agak, tidak terumbang-ambing, tidak ada kesengsian. Kerana ilmu itu ada dua jenis. Kerana ilmu ini ada dua jenis. Ini penting sangat-sangat dalam kita mempelajari ilmu agama ini. Yang pertama, ilmu yang wujud di kalangan makhluk, yakni yang didedahkan Allah. Yang kedua, ilmu yang tidak wujud di kalangan makhluk, yakni yang tidak didedahkan oleh Allah. Ada dua. Maka kata dia, mengingkari, yakni menolak ilmu yang wujud adalah kufur, dan mendakwa ilmu yang tidak wujud juga kufur. Makna mereka-reka lah. Mereka-reka sesuatu yang bohong tentang Allah, mereka-reka sesuatu yang bohong tentang akhirat, mereka-reka sesuatu pembohongan tentang rahsia kejadian alam oleh Allah, maka itu juga boleh bawa kepada kekufuran. Tidak tetap iman. Maka kata dia, kalau kita ingin memiliki iman yang tetap, tidak tetap iman melainkan dengan menerima ilmu yang wujud dan pada masa yang sama meninggalkan dari mencari atau menyelidik ilmu yang tidak wujud. Jadi sebab itu, memanglah kita ni kalau sembang benda-benda biasa-biasa saja, dan tentang Islam ni, sembang benda-benda biasalah, beriman pada Allah, sifat-sifat Allah, beriman pada Rasulullah, Rasul-Rasul, beriman pada malaikat, hari akhirat, biasa-biasa. Orang pun akan pandang kita biasa saja. Tapi kalau nak jadi luar biasa ni, kena sembang benar percakapan-percakapan yang luar biasa. Barulah kita ni dikagumi oleh orang lain. Tapi kita kena ingat, orang lain mengkagumi kita kerana kita sembang benda-benda yang luar biasa. Tapi Allah Ta'ala pandang kita macam mana? Allah Ta'ala pandang kita macam mana? Maka Allah mandang kita sedang berdusta, sedang berbohong, kerana kita bercakap benda-benda yang tidak dibuka pun rahsianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita sendiri mengandai-andaikan perkara-perkara yang entah betul ataupun entah tidak, maka menjadilah kita itu
sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis kahinun ataupun arrafun ahli nujum. Sebagai Nabi menyebutkan bahawa ahli nujum ini yang ada di dunia ini, mereka bersahabat dengan jin, kata Nabi. Kemudian jin ini, mereka ingin mencuri dengar naik ke atas alam langit sana. Tapi mereka dihalang oleh panahan-panahan, oleh syihab-syihab, dan panahan-panahan daripada bintang-bintang. Maka mereka hanya mendengar sikit-sikit di ekor telinga mereka, jin-jin ni. Lalu mereka sampaikan kepada pawang-pawang sahabat mereka di dunia dengan diadun oleh 100 pembohongan. Mana yang mereka dengar tu sikit saja, mereka tak terhalang untuk naik ke atas sana mendengar, mencuri dengar atau membaca apa yang disurat oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Tapi mereka nak cerita kepada pawang-pawang sahabat-sahabat mereka, tukang tilik, tukang ramal itu, maka mereka adunkan dengan 100 pembohongan. Jadi jin-jin ni berbohong, maka pawang-pawang ni pun juga berbohong juga. Jadi sebab itu kena berhati-hati. Kita lah agama ini, kita cakap, kita sampaikan saja agama mengikut sebagaimana yang disuruh oleh Allah untuk kita sampaikan dalam Quran hadis. Tak perlu kita nak tambah-tambah, tak perlu kita. Dan agama ini bukan tempat untuk kita meraih populariti. Agama ini adalah tempat untuk kita membina pahala. Kita kena ingat begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan sekalian, sekadar itu kita hari ini, insya-Allah. Nanti kita sambung hari lain lagi, insya-Allah. Kita berhenti di sini pada matan yang ke-47. Ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.